Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan selamat kembali ke channel Cikgu Hasifah King. Pada video kali ini, Cikgu akan berkongsi dengan mata pelajaran Sains tingkatan 3 KSSM bab 6 Elektrik dan Kemagnetan. Standard kandungan 6.1 Penjanaan tenaga elektrik. Standard pembelajaran ada terdapat 4 standard pembelajaran. Yang pertama iaitu pelajar dapat memerihalkan sumber tenaga kepada tenaga boleh baharu dan tenaga tidak boleh baharu. Yang kedua, dia menerangkan dengan contoh proses penjanaan tenaga elektrik daripada pelbagai sumber tenaga. Yang ketiga, membezakan antara arus terus dan arus ulang-alik. Yang keempat, menyelesaikan masalah berkaitan bekalan tenaga elektrik dalam kehidupan. Penjanaan tenaga elektrik menggunakan pelbagai sumber tenaga yang berbeza. Sumber tenaga ini boleh dikelaskan kepada dua kumpulan utama, iaitu sumber tenaga yang boleh baharu dan sumber tenaga yang tidak boleh baharu. Kita di Malaysia menggunakan pelbagai sumber tenaga untuk menjanakan tenaga elektriknya bagi menjamin bekalan tenaga elektrik yang berterusan ke seluruh negara. Sumber tenaga boleh baharu iaitu sumber tenaga yang boleh dikekalkan dan boleh digantikan secara berterusan serta tidak akan habis. Manakala sumber tenaga tidak boleh baharu ialah sumber tenaga yang tidak boleh dikekalkan atau tidak boleh diganti dan akan habis digunakan. Sumber tenaga terbahagi kepada dua kumpulan utama iaitu sumber tenaga boleh baharu, maksudnya sumber tenaga yang boleh digantikan secara berterusan dan tidak akan habis. Contohnya adalah seperti tenaga hidro, tenaga ombak, tenaga solar, tenaga pasang surut, tenaga angin, tenaga biogeosim dan tenaga geotermal. Sumber tenaga tidak boleh baharu iaitu maksudnya sumber tenaga yang tidak boleh diganti dan akan habis digunakan. Contohnya adalah tenaga nuklear, arang batu, gas asli dan petroleum. Info sains kepentingan penggunaan tenaga yang boleh baharu iaitu pertama sekali sumber tenaga yang mesra alam, sumber tenaga yang bersih dan mempunyai kesan yang sangat rendah terhadap alam sekitar. Yang kedua, sumber tenaga masa hadapan iaitu boleh diganti setelah digunakan. Yang ketiga, pembangunan ekonomi. Boleh digunakan secara terus tanpa perlu diimport daripada negara luar. Dan ini akan menjimatkan wang dan membangunkan ekonomi sesebuah negara. Adalah tenaga hidro, menggunakan air. Air ditakung di tempat yang tinggi. Ini adalah tenaga ombak. Tenaga ombak digunakan untuk menjanakan tenaga elektrik. Yang ini adalah tenaga solar, menggunakan tenaga matahari untuk menjanakan tenaga elektrik. Ini adalah tenaga pasang surut. Tenaga angin, menggunakan angin sebagai untuk menjana tenaga elektrik. Tenaga biogeosim, iaitu daripada kayu, sisa-sisa tumbuhan, tanaman, sumber biogeosim yang digunakan untuk menjanakan tenaga elektrik. Tenaga geotermal, iaitu tenaga yang wujud dalam bentuk haba di bawah permukaan bumi. Ini juga digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Tenaga nuklear, arang batu, gas asli yang digunakan untuk menjanakan elektrik. Sektor perindustrian di Malaysia. Malaysia merupakan negara pertama dalam sektor perindustrian biogeosim di rantau Asia Tenggara. Sarawak dan Sabah merupakan dua buah negeri di Malaysia yang mempunyai kepelbagaian dan kuantiti sumber biogeosim yang paling banyak. Pelbagai jenis biogeosim ini termasuklah biogeosim kelapa sawit, hutan pokok getah, sampah sarap, sekam padi, jagung dan sebagainya. Selain untuk menjanakan tenaga elektrik, biogeosim ini juga digunakan untuk menghasilkan produk yang inovatif seperti bahan binaan bangunan yang baru. Stesen jana kuasa di Malaysia, iaitu yang ini adalah Sarawak Hydro, iaitu stesen jana kuasa hidroelektrik Bakun di Sarawak, menggunakan sumber tenaga hidro untuk menjanakan tenaga elektrik. Yang ini adalah stesen jana kuasa Tuanku Jaafar di Negeri Sembilan.
menggunakan sumber tenaga gas asli untuk menjanakan tenaga elektrik. Okay, dan yang ini adalah stesen jana kuasa Sultan Azlan Shah di Manjung Perak. Okay. Sumber tenaga adalah menggunakan arang batu untuk menjanakan tenaga elektrik. Okay, seterusnya ini adalah stesen jana kuasa biodiesel TSH Bioenergy 9 Berhad, okay, di Sabah. Okay, menggunakan sumber tenaga biodiesel untuk menjanakan tenaga elektrik. Okay, kemudian yang ini adalah stesen jana kuasa hybrid di Pulau Penantian Kecil Terengganu. Okay, menggunakan sumber tenaga angin, solar dan diesel. Okey, seterusnya kita pergi kepada proses penjanaan tenaga elektrik. Okey, generator ya, generator ini adalah modelnya. Model generator terdiri daripada magnet digulung dawai, engkol, LED ya. Okey, generator ialah alat yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik ya. Apabila engkol ini, engkol pada model generator ini diputarkan, satu arus yang dikenali sebagai arus aruhan akan dihasilkan ya, pengaliran arus yang aruhan ini akan menyalakan LED ini. Okey, pada tahun 1831, ahli sains iaitu Michael Faraday telah melakukan satu siri kajian tentang penjanaan elektrik dengan menggunakan medan magnet. Arus elektrik dihasilkan oleh gerakan dawai dan gerakan magnet. Gerakan dawai menyebabkan garis medan magnet dipotong. Dawai penyambung ya, dawai penyambung ini, ataupun solenoid ni, iaitu dawai berbentuk bergelung ya, atau solenoid digerakkan melalui ruang antara kutub magnet dengan pantas, dengan pantas. Okey, garis medan magnet itu akan dipotong ya. So arus aruhan dihasilkan dalam dawai penyambung atau solenoid dan mengalir melalui galvanometer. Jarum menunjukkan galvanometer terpesong ya, maknanya adanya arus aruhan. Okey, ini menggunakan gerakan magnet pula ya. Okey, gerakan magnet menyebabkan garis medan magnet dipotong. Okey, magnet digerakkan supaya garis medan magnet dipotong oleh dawai penyambung ataupun solenoid. Arus aruhan dihasilkan dalam dawai penyambung atau solenoid dan mengalir melalui galvanometer. So, jarum penunjuk galvanometer terpesong ya. Maknanya adanya arus aruhan ya. Okey, tenaga elektrik dijanakan di stesen jana kuasa. Okay, ini adalah stesen jana kuasa terma. Jana kuasa menggunakan sumber tenaga tidak boleh baharu ya, seperti diesel, gas asli dan arang batu ya, untuk menjanakan tenaga elektrik ya. Okey. Mekanisme dia melalui pembakaran bahan api iaitu diesel, gas asli ataupun arang batu ya, untuk mendidihkan air ya. Untuk mendidihkan air ini menjadi steam ya pada tekanan yang tinggi. Steam pada tekanan yang tinggi ini akan memutarkan turbin ini ya. Seterusnya penjana ini diputarkan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Perubahan bentuk tenaga adalah daripada tenaga kimia, iaitu daripada bahan api, kemudian kepada tenaga haba, seterusnya kepada tenaga kinetik dan seterusnya kepada tenaga elektrik. Stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga solar. Ni ya, stesen jana kuasa tenaga solar. Mekanisme sinaran matahari ya, melalui sinaran matahari. Panel surya akan menyerap tenaga cahaya secara langsung daripada matahari dan menukarkannya kepada tenaga elektrik ya. So perubahan bentuk tenaganya adalah daripada tenaga cahaya matahari tadi kepada tenaga elektrik. Stesen jana kuasa hidroelektrik ya, jana kuasa yang menggunakan kuasa air di sini. Air yang tersimpan dalam empangan yang tinggi dialirkan keluar ya. So air yang mengalir dari aras yang tinggi ke aras yang rendah ini, aliran air yang laju itu akan memutarkan turbinnya. Penjana pun akan diputarkan untuk menghasilkan tenaga elektrik.
perubahan bentuk tenaga daripada tenaga keupayaan graviti iaitu tekanan air ini. Okey, seterusnya kepada tenaga kinetik, ini turbin diputarkan, dan kemudian kepada tenaga elektrik. Stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga angin, udara bergerak ya ataupun angin. So angin ini akan menggerakkan bilah ini ya. Okey, angin akan menggerakkan bilah. So bilah ini akan memutarkan turbin. Okay, putaran turbin tadi akan menggerakkan penjana ya untuk menjana tenaga elektrik. So perubahan bentuk tenaganya adalah daripada tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Okay, seterusnya stesen jana kuasa yang menggunakan bahan api nuklear. Mekanismenya tindak balas nuklear uranium dalam reaktor nuklear. Reaktor nuklear ni digunakan untuk mendidihkan air tapi menghasilkan steam untuk memutarkan turbin ini ya. Putaran turbin akan menggerakkan penjana untuk menjana tenaga elektrik. So perubahan bentuk tenaga adalah daripada tenaga nuklear kepada tenaga haba, seterusnya kepada tenaga kinetik dan tenaga elektrik. Okay, stesen jana kuasa biogeosim ya. Pembakaran metana ya yang dihasilkan oleh biogeosim. Ini untuk mendidihkan air ya. Air dalam dandang ni seterusnya okey. Steam pada tekanan tinggi akan memutarkan turbin ini, seterusnya akan menggerakkan penjana ini ya. Okey, kemudian penjana ini diputarkan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey. So perubahan bentuk tenaganya adalah daripada tenaga kimia iaitu daripada biogeosim ini kepada tenaga haba, seterusnya tenaga kinetik dan tenaga elektrik. Seterusnya arus terus ya ataupun AC. Okey, apa itu arus terus ya? Arus terus ialah arus elektrik yang mengalir dalam satu arah saja ya. Okey, contoh ni alat mainan ya. Gunakan alat kawalan jauh, kalkulator, dan torchlight. Contoh penjana ataupun sumber tenaga elektrik yang menghasilkan arus terus tadi tu. Pertama sekali adalah sel suria, akumulator, dan bateri. Arus ulang alik pula iaitu AU, ialah arus elektrik yang arah alirannya boleh berubah-ubah secara berterusan ya. Contohnya pendingin hawa pengering rambut, pembakar roti. Ini adalah contoh alat elektrik yang menggunakan arus ulang alik. Osiloskop sinar katod ataupun OSK. Osiloskop sinar katod, singkatannya OSK, ialah sebuah alat elektronik yang boleh digunakan untuk menunjukkan perbezaan bentuk graf, arah arus dan perubahan boltan bagi arus terus dan arus ulang alik. Ini adalah OSK, osiloskop sinar katod. Okey, so ini adalah osiloskop sinar katod dan fungsi-fungsinya ya. Okey, so gandaan Y, gandaan Y. Ini untuk mengubah magnitude ketinggian tumpuk cahaya. Pesongan Y. Pesongan Y ini untuk menyelaras kedudukan tumpuk cahaya secara menegak. Pesongan X. Pesongan X. Untuk menyelaras kedudukan tumpuk cahaya secara mengufuk. Switch arus terus. Yang ini dan juga arus ulang alik dipilih mengikut jenis input yang diterima. So yang ini adalah tombol kawalan keamatan ya untuk mengawal kecerahan tumpuk cahaya pada skrin OSK. Yang ini adalah tombol kawalan fokus untuk mengawal ketajaman tumpuk cahaya pada skrin OSK. Dan yang ini adalah dasar masa untuk mengawal pergerakan tumpuk cahaya melintasi skrin secara mengufuk. Okey, seterusnya kita pergi kepada praktis formatik 6.1 di buku teks muka surat 176. Soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber tenaga boleh baharu dan sumber tenaga tidak boleh baharu? Sumber tenaga boleh baharu adalah sumber tenaga yang boleh diganti secara berterusan dan tidak akan habis ya. Manakala sumber tenaga tidak boleh baharu adalah sumber tenaga yang tidak boleh digantikan dan akan habis digunakan.
So, soalan yang kedua, rajah satu menunjukkan 3 susunan PQR ya, dengan magnet dan gegelung gawai yang bergerak ataupun berkeadaan pegur. Lihat susunan P, gegelung berkeadaan pegur, manakala magnet pula bergerak ke arah gegelung. Ini susunan P. Okay, kita lihat susunan Q, okay, gegelung bergerak ke arah magnet. Okay, manakala magnet berkeadaan pegur. Ini susunan Q. Okey, so susunan R, gegelung berkeadaan pegun, magnet juga berkeadaan pegun. So, soalan A, dalam susunan yang manakah LED akan bernyala? Okey, terangkan jawapan anda. So, di sini LED akan bernyala dalam susunan P dan Q. Ya, dalam susunan P dan Q, pemotongan garis medan magnet oleh gegelung gawai berlaku ya, okay, dan menghasilkan arus arohan. Arus arohan ini akan mengalir melalui LED, menyebabkan LED bernyala. Ya, seterusnya iaitu dalam susunan yang manakah LED tidak bernyala? Terangkan jawapan anda. Jadi tidak bernyala dalam susunan R. Jadi dalam susunan R, pemotongan garis medan magnet tidak berlaku dan tiada arus arohan mengalir melalui LED. Soalan nombor 3, apakah fungsi sebuah osiloskop sinar katod ataupun OSK adalah untuk menunjukkan bentuk graf, arah arus dan perubahan voltan bagi arus terus dan arus ulang alik. Okey, so setakat itu saja buat kali ini. Okay, jumpa lagi di video yang akan datang. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Semoga video ini bermanfaat. Okay, jumpa lagi. Bye.